Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan Magnitude vektor dan vektor unit. Okey, jadi ni soalan dia. Okey, soalan pertama kita nak tentukan sama ada vektor berikut merupakan vektor unit atau bukan. Kita Okey. lihat soalan A. Jadi untuk menentukan dia vektor unit atau bukan, dari segi konsep dia, vektor unit bila kita guna rumus magnitude, nilai dia mesti dapat 1. Faham tak? Kita akan guna rumus magnitude dan bila kita guna rumus magnitude, dia mesti dapat jawapan 1. Jadi kita nak test, kita kena ambil nilai ni, ganti dalam rumus magnitude. Okey, jadi X dia adalah yang sebelah atas. Okey, jadi rumus Selesaikan, kita ganti negatif 1 per square root 2 kuasa 2. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 1 per punca kuasa 2 pun kita kuasa 2 kan. Jadi kita akan dapat satu per 1 kuasa 2 1. Punca kuasa 2 kita kuasa 2 kan, kita akan dapat 1 per 2. Negatif akan jadi positif. Kemudian kita tambahkan lagi. Yang ni pun sama. 1 per 2 1 per juga. 2. Jadi kita akan Okey. dapat 1 per 2 tambah 1 per 2. Kita akan dapat punca 1. kuasa 2 bagi 1. Kita akan dapat 1. 1. Jadi Jadi, bila 1 dia adalah Vektor unit. vektor unit. Kita guna rumus magnitude, dapat 1, dia adalah vektor unit. Okey, soalan yang kedua pula, ni dalam bentuk IJ, yang ni bentuk laju. Okey. Jadi Untuk X aja, dia adalah perkali I. kita ambil 2 per 3 kuasa 2 tambah punca kuasa 2 bagi 7 7 per 3. per 3 kita kuasa 2 kan juga. Okey, jadi kalau tekan direct calculator, pelajar akan dapat, Punca kuasa 2 okay, yang ni bagi terselesai satulah. Yang ni dapat 4 per 9. tambah Yang ni dapat 7 per 9. 7 per Kita kuasa 9. 2 kan atas dan bawah. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 11 per 9. Okey, tekan kalkulator. Pelajar akan dapat nilai dia 1.1055. 1055. Okey, nilai dia tak sama dengan 1 kan? Bila tak sama dengan 1 dia bukan Bukan vektor unit. vektor unit. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Ni dia bagi dalam bentuk IJ, ialah vektor unit. Jadi cari nilai P. Kalau dia kata memang vektor unit, maksudnya kita nak selesaikan ni kena guna rumus apa? Rumus magnitude Rumus dia akan magnitude. dapat sama dengan 1. Kita samakan terus dengan 1. Okey, jadi kita ambil perkali bagi vektor I tu P kita kuasa P 2 kan. Kuasa 2 Tambahkan dengan 0.5 kita kuasa 2 ambil kan perkali juga. J dia, Y dia. Ni tanda atas ni X, ni Y. Okey. Ni X ni Y. Y. Kecilnya. Jadi sama dengan 1. 1. Okey, kita samakan dengan Sama dengan 1. 1. Kita hilangkan punca kuasa 2. Pindah sebelah. Kita pergi Jadi sebelah. dapat sini 1. 1 kuasa 2 adalah 1, betul? Ya. Jadi yang tinggal sini P kuasa P kuasa 2 2 tambah 0.5 kuasa 2 kita akan dapat 1 per 4. 1 per 4. Okey, 1 per 4. Sama dengan Sama dengan 1. 1. Boleh? Okey. Bila Jadi P kuasa 2 sama dengan 1 tolak 1 per 4 kita akan dapat 3 per 4. Bila punca kuasa kita Kita akan tinggalkan dapat P kuasa 2 pergi sebelah akan jadi punca kuasa 2 bagi 3 per 4. 4. Jadi kita akan Bila dapat tekan P sama dapat P sama dengan 0.866. okey, tambah tolak ada dua Kosong. nilai 0.866 insya-Allah. Okey. Kemudian yang nombor 3 ni Dibagi dalam bentuk laju. Jadi bentuk laju kita ambil yang atas guna 1 magnitude 1 kuasa 2 tambah yang bawah tu P kuasa 2 samakan dengan 1. 1. Pindah ke sebelah. Punca kuasa 2 pergi sebelah jadi 1 kuasa 2 adalah 1 kan. Yang ni tinggal 1 tambah P square sama dengan
1. Jadi Boleh? P kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 kosong. sama kosong. Jadi Kita nak cari P nilai sama P. dengan C. kosong. P sama dengan kosong. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Seterusnya, Dibagi vektor unit dalam arah A. Okey, itu. Ni vektor unit. Ada topi atas kepala dia kan? Okey. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi H. Okey, macam mana nak selesaikan? okay, bila dia bagi bentuk macam ni, kita bandingkan dengan rumus vektor unit, dia hampir sama. Betul? Yang bawah ni adalah merupakan magnitude dia, yang ini adalah merupakan vektor dia. Okey, jadi kita nak dapat magnitude, kita berdasarkan daripada vektor dia. Kita akan ambil X dengan Y dia. Jadi kat sini X dia H, Y dia 8. Jadi kita akan guna rumus magnitude, dan magnitude dia adalah square root 7/3. Jadi kita akan ambil rumus magnitude X kuasa 2 H kuasa 2 Jadi, tambah Y kuasa 2 kuasa 2 8 sama sama dengan dengan square root 73. okey. Square root 73. 3. Yang ni ada square root ke kita nak pindah terus? Okey, yang ni kita selesai dulu. Ni Letak square root. Sini square root. okey, letak ikut formula dulu. Okey, lepas tu square root ni kita pindah belah sini. Kita hilangkan punca kuasa 2 akan tinggal H square tambah 8 square sama dengan 73. square root 73. Kita kuasa 2. Boleh? Okey, bagus, buat step by step. Okey. Jadi bila square root jumpa power, dia akan hilang lah. Dapat yang dalam tu je, 73. H kuasa 2 tambah 64 sama dengan 73. H kuasa 2 sama dengan 9. 9. Jadi H So, sama dengan kita akan dapat H sama dengan plus minus 3. 3. Okey. Seterusnya yang nombor 5. Vektor unit Ni bila ada topi kat dalam atas arah ni, U. dia adalah vektor unit. Okey, sama je. Jadi, macam nak selesaikan? Jadi bila vektor unit, kita kena faham nilai dia akan sama, magnitude dia adalah 1. Jadi guna rumus magnitude je. Okey, yang ni makna yang ni adalah X kan? Yang ni akan jadi Y, betul? Y. Okey. Jadi kita ambil X-nya 1 tolak K. Kita kuasa 2 kan. Tambahkan dengan H kuasa 2. Sama dengan 1. 1. Yang ni tak punca kuasa 2 ke? Punca kuasa dululah. Okey, konsep dia. Rumus macam ni. Jadi kita hilangkan punca kuasa 2 pergi sebelah. 1 Jadi kuasa dapat 2 tetap dapat 1. 1 tolak K kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan 1. 1. Okey, yang ni matematik Kita biasa. expand. Kembangkan dia. Okey, jadi akan dapat 1 kuasa 2, 1. 1 tolak 2 Tengah, K 2 darab 1, 2 darab K. negatif K Jadi dapat 2K negatif. K tambah kuasa 2 K mesti kuasa 2 positif. tambah H kuasa 2 sama dengan 1. sama 1 dengan pindah sebelah terus. 1. 1 dulu. Okey, Okey. bagus. Okey, seterusnya Kita nak tinggalkan H dalam sebutan H dalam K, sebutan betul. K. Jadi H biar seorang-seorang, yang lain semua pindah Okey, ke tinggalkan sebelah H kuasa kanan. 2 sama dengan K kuasa 1 dengan 1 habis. Betul? habis. 2 negatif 2K jadi 2K. 2K Tolak tolak K kuasa K 2. square. Okey, lepas tu H, nak H saja. Kuasa 2 buat gimana? H sama dengan punca kuasa Atas. 2 bagi Punca kuasa 2. 2K tolak K kuasa K. 2. K kuasa 2. K kuasa 2. Okey, tadi tinggal. Tinggal. Dah, boleh belajar? InsyaAllah. Yang seterusnya, ada 2 lagi soalan. Okey. Kita lihat dia diberi segitiga ABC. AB sama dengan 2I tolak J. Manakala AC 10I tambah 5J. R satu titik pada BC. Dengan keadaan BR adalah separuh daripada BC. 1/2 BC. Okey. Dia dah bagi kenyataannya Okey. tu. Jadi yang pertama nak cari Jadi mula-mula kita nak cari BC. BC kita buat paduan vektor. Ingat lagi tak? Kalau nak cari BC bermula dengan B. Okey, berakhir dengan C. Tengah-tengah kita tengok apa yang kita ada. AB dengan AC. Jadi tengah-tengah huruf yang sama adalah A. Jadi BA tambah AC. A tambah
AC. AC. Okey, BA apa dia BA? Ni up. Kita nak bar. Terbalikkan. Tukar tanda. Kita buat dalam bentuk laju supaya lebih senang. Jadi kalau BA asalnya 2 negatif 1 kan? Bila contoh tukar sini, arah. ni 2, Okey, kita 2 tukar. negatif 1. 2 negatif 1. AC ni adalah 10, 5. Kita tukar siap-siap okey. bentuk laju supaya senang kita nak ganti. Bila terbalik je, jadi ni akan dapat negatif 2, 1 tambah terbalik arah, terbalik tanda. AC ikut saja. AC Talinya. sama, ikut je. 10. Okey, jadi akan dapat yang atas X dia 8, Kita yang akan bawah dapat 6. 86. Okey. Jadi kalau soalan asal bentuk IJ, jawapan akhir kena letak IJ juga. Jadi kita Okey. tukar jadi 8I tambah 6J. J. Okey, seterusnya dia nak apa pula? Vektor unit dalam arah BC. Okey, jadi nak cari vektor unit, step dia mula-mula kena cari Magnitude. sini tak apa. Kena cari Boleh kat magnitude. sini. Okey, kena cari magnitude dulu. Sebab nak ganti A, dalam yang ni B. nak ganti dalam vektor unit kena cari magnitude dulu. Okey. Okey. Jadi ambil X dia BC. 8. 8 kuasa 2. Kita ganti BC magnitude, cari dulu magnitude. Magnitude simbol dia macam tu ya. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita akan dapat 100. Square root 100 adalah Square root 100 10. adalah 10. Boleh? Okey. Seterusnya vektor Nak cari unit. vektor unit simbol dia macam tu. Okey, Okey. sama dengan kita salin balik vektor kita ni 8i tambah 6j. 8i tambah 6j. per Okey, per dengan semua sekali Magnitude. per Per dengan magnitude. 10 yang ni per 10. Boleh ringkas? Okey. Kita ringkaskan. Jadi ni kita nak akan buat dapat per. Biasa kita buat per sekaligus semua sekali. Jadi kalau nak senang bahagi, nak lebih selamat, kita asingkan terus. Ni akan dapat 4 per 5 I I tambah tambah 3 3 per 5 J. J. Okey. Alhamdulillah. Itu siap lah untuk B. Okey, C pula. C nak cari AR. Vektor AR Jadi vektor AR bermula dengan A, bermula dengan A, berakhir berakhir dengan dengan R. Kita tengok vektor mana yang ada melibatkan sebutan R daripada soalan. Ni ada sebutan R, BR. Okay, so jadi sini belakang ni wajib akan jadi ambil B BR. lah. Okay, kalau sini B maka depan dia tengah-tengah tu mesti B B, juga. huruf yang sama. Okay, jadi AB kita tengok daripada soalan kita dah ada ke belum? AB tadi AB 2 negatif 2 negatif 1. Sejipit sama, salin je. BR. BR kita cari kat sebelah. Okay, jangan serabut-serabut setempat. Musim-musim COVID ni. BR Mudah separuh berjangkit. daripada BC. BC. Jadi BC kita dah ada ke belum? Ni BC. Kita dah ada. Kita dah cari dah tadi ni. Kita ganti je lah. 1/2 darab 8. I 8, tambah 6J. Apa tau? Oh sorry, terbuat dalam bentuk IJ pula. Ni akan dapat macam Bawa mana? ni balik. Ni akan dapat 1/2 buat 4I 8, 6. tambah 3J. Ataupun jadi 4, 3. Patutnya tadi buat bentuk ni terus. Bapak tunjuk. Okey. 1/2 BR sama dengan 1/2 daripada 8, 6. 8, 6. Buat bentuk ni Okey. teruslah. Lagi senang, Jadi eh? sama dengan dapat 4, 3. 3. Okey. Kita ganti dekat sini. Jadi kalau ni kan nampak serabut kan. Ni senang je, simple je tu dapat. Okey. Jadi 4, 3 ganti sana. Okey. Kita akan dapat 6, 6, 2. 6, Betul. 2. Ni tulis atau sini. Siapa suka jalan panjang yang ni pendek. Okey. Jadi dapat 6, 2. Seterusnya soalan Tukar pada IJ ke? teacher? tukar pada IJ lah Ni sebab akan soalan dapat asal 6 IJ. I tambah 2, 2J. 2J. Okey. Jadi bereslah soalan ni. Soalan yang last. Diberi vektor R sama dengan 2I tolak 5J dan vektor S, MI tolak 3J. Okey, mula-mula dia suruh cari nilai-nilai M jika R tolak S sama dengan 10. Jadi ni simbol ke apa ni?
kalau ada magnitude, ni. magnitude. Kalau ada pagar 2 ni magnitude. Jadi bila dia bagi magnitude sama dengan 10, maksudnya kita kena guna rumus magnitude. Jadi rumus magnitude sebelum guna tu kita kena cari dulu R tolak S. Kita akan cari R tolak S. Okey, jadi R kita ganti je. Ni tukar pada bentuk IJ, bentuk lajur dulu. 2 negatif 5. Yang ni adalah M negatif 3. 3. Boleh pelajar? Jadi R dia adalah S. Dia akan dapat 2 negatif 5 tolak M S. negatif M negatif 3. 3. Jadi pelajar akan dapat Lepas tu 2 kita tolak akan M, dapat 2 tolak M. Tambahlah. Sorry, soalan asal tambah. Okey, sorry. Tambah. Sini tambah. Betul kan? Okey, sini Jadi tambah. kena tambah lah. Sorry. Soalan-soalan ni cikgu ambil daripada buku teks sebab nak bantu pelajar cikgu sendiri untuk menyelesaikan soalan-soalan daripada buku teks. Jadi awak boleh carilah sendiri kat mana soalan ni. Jadi atas akan dapat 2 tambah M. Yang bawah akan dapat Negatif 8. Ini baru dapat vektor R campur S. Tak cari lagi magnitude. Jadi bila nak cari magnitude, Itulah. yang ni kita akan anggap atas ni semuanya akan anggap X dia. Yang bawah ni adalah Y dia. Okey. So kita akan cari inilah magnitude. Cara nak cari magnitude, saya cari kat sebelah boleh. Jadi kita ambil punca kuasa 2. Yang X kita kuasakan 2 iaitu 2 tambah M kuasa 2 tambah negatif 8 tambah kuasa 2. negatif 8 kuasa 2. Panjang sikit square root. Okey, sama dengan 10 kuasa 2. 10 dulu. 10. Tak Okey. pindah lagi. Okey. Kita hilangkan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 lagi sebelah kan jadi kuasa 2 kan. Jadi yang ni akan tinggal 2 tambah M kuasa 2 tambah 64. 64 satu kata terus sini. Ni pindah. Boleh saya buat 100 terus? Faham tak? Boleh. 10 kuasa 2 Okey, 100. kita akan dapat 100. Okey, lepas tu kita kumpulkan sebelah. Okey, yang ni kita Kita expand 2 kembangkan kuasa dia akan 2. dapat 4 2 darab 2 4 4 darab M 4M tambah 4M. belakang M kuasa 2. Jadi M Tambah. square. Okey, 100 tolak 64. 64 tolak 100. 64 tolak 100 akan dapat negatif. Akan dapat negatif 32. 32. Tolak dulu. Ni tak campur lagi. Okey, kita akan dapat M Ni square saja. tambah 4M tolak 32 sama dengan kosong. Dah sampai kuadratik. Kalau kuadratik kita kena faktorkan. Faktorkan, buat kurungan kosong dulu. Okey. Lepas tu baru tekan kalkulator. Tulis dulu M sama dengan apa. Kalau tak, pelajar biasa nanti bila tekan kalkulator dulu keluar Bagi X, dia pun tulis X. Salah dah, dia nak nilai M. Okey. Okey. Jadi Ganti dalam kalkulator M1 kita akan dapat M B4 tolak C negatif 32. Tulis sini dulu. Jadi dapat M dia, sekejap tekan dulu. Okey, M dia dapat 4. M sama dengan 4. M sama dengan negatif 8. Jadi dalam kurungan kita isi M tolak 4. Yang ni kita pindah isi sini jadi M M tambah tambah M 8. tambah 8. Tambah 8. Okey, siap yang Soalan A. Okey, soalan B pula. Nilai-nilai M jika R selari dengan S. Apa konsep selari? Okey, ingat balik konsep selari yang kita belajar itu. Jadi kalau selari kita kena ambil vektor yang dikata selari itu R. R sama itu dengan 2 negatif 5. okey, kita letak apa-apa huruf Sebarang sebagai perkali. pemalar. Okey lah. Ada yang letak alfa kan? Kalau Okey, dah jadi kita ada letak K. nilai K pada soalan, jangan ambil K, boleh ambil nilai lain. M negatif 3. Okey, iaitu vektor S. Vektor S. Sebab dia kata R selari dengan M S. negatif 3. Jadi maksudnya sini R sama dengan KS. Okey, jadi kita selesaikan yang vektor Bawah melibatkan Y dululah. Sebab Vektor X ada 2 nilai yang tak tahu, K dengan M. Jadi kita selesai yang bawah dulu. Kita akan dapat negatif 5 sama dengan negatif 3 K. Boleh? Belah kiri ada negatif, belah kanan ada negatif. Habislah. Okey, jadi kita ambil yang ni dulu. Okey. Yang melibatkan yang bawah dulu. Negatif akan hilang. Boleh? Jadi K pelajar akan dapat K sama dengan 3 pergi sebelah
duduk bawah. Jadi akan dapat K sama dengan 5/3. 5/3. Okey. Lepas tu nilai M pula, kita akan ambil 2, ambil yang atas Ambil yang pula. atas pula. Yang atas dibagi 2 sama dengan sama dengan KM. K darab M jadi KM. nilai K kita dah dapat kan? Betul. Okey, nilai K kita dah dapat tadi. Kita K ganti. 5/3. 2 sama dengan 5/3 M. M. Okey, Jadi M kita nak M 5/3 pergi sebelah jadi bahagi. 2 Tekan bahagi kalkulator. 5/3. 2 bahagi 5/3 akan dapat M sama dengan 6/5. 6/5. InsyaAllah. Okey. Siap B. Okey, seterusnya C. 2R tolak S. Okey. Jadi 2R tolak S selari dengan paksi Y. Ni soalan jap. Kata selari dengan paksi Y. Okey. Jadi kita kena cari dulu vektor 2 darab R tolak 2 S. R tadi adalah 2 2 negatif negatif 5 5 tolak S. S-nya S adalah M negatif 3. M negatif 3. Okey, selesai dulu yang ni. Okey. 2 darab 2 kita akan dapat yang atasnya 4. 4 Bawahnya dapat negatif 10. 10. Tolak M negatif negatif 3. 3. Okey, lepas tu Okey, kita yang mana boleh selesaikan. Yang 4 atas tolak sama M. atas. 4 tolak M 4 tolak masih M. lagi dapat 4 tolak M. 4 tolak M. Yang bawah, Yang 10 bawah negatif 10 10 tolak tolak. negatif 3 jadi tambah. Jadi tinggal Jadi negatif dapat negatif 7. 7. Okey, baru dapat nilai bagi 2R tolak S. Boleh belajar insya-Allah. Ni adalah 2R tolak S. Okey. Jadi bila dia kata selari dengan paksi Y, maka bila tulis selari paksi Y, kita kena ambil X sama dengan kosong. Okey. Jadi X dia sama dengan kosong. Jadi kita ambil yang sebelah atas lah X. Sebelah Yang atas, atas kita X akan 4 dapat tolak M. Okey, yang atas adalah nilai dia 4 tolak M. Kalau sebaliknya dia kata selari paksi Sama X, dengan awak kena ambil kosong. Y yang kosong. Jadi nak cari nilai M, M negatif, M pergi sebelah. M sama dengan 4. 4. Okey. Boleh? Okey. Okey, saya rasa beberapa soalan dapat membantu pelajar lah. InsyaAllah. Cuba buat sendiri nanti. Dah faham, cuba buat sendiri. Okey, itu saja. Jangan lupa Jangan lupa like, share and subscribe. subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.